Wow. Apa warna-warni, warna-warni. Jom kita masak-masak bersama APSS. Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Sihat-sihat semua kan? Ya Hama, how are you? Kabarnya apa? Waras, Lucang? Kata-kata awal daripada Abang Pencen suka-suki untuk petang ini. Semoga semuanya sihat walafiat. Cerita saya sebagaimana Abang Pencen suka-suka di sini. Okey, hari ini nak masak lain daripada yang lain. Lain daripada yang lain? Apa yang lain? Nak masak gajah ke? Oh, tak. No, kita nak masak sesuatu yang istimewa untuk persiapan hari Ramadan kita. Bulan Ramadan dah dekat sampai. Ramai yang dah tanya, nak beli tu, nak beli ni. Salah satunya iaitu persiapan untuk makanan juadah puasa ataupun untuk persiapan bersahur. Ramai nak tanya, nak masak apa tu? Apa yang nak tunggu sampai nak tunggu untuk juadah sahur? Sebenarnya simple saja. Dia orang sebenarnya tanya, ada acar buah tak? So confirm rupanya Abang Pencen suka-suki nak masak acar buah je sebenarnya. Sempena dengan dekatnya Ramadan yang bakal tiba lebih kurang dalam 2 bulan lagi, tak sampai dah 2 bulan. So kebanyakan orang pagi-pagi nak makan sahur tu tak berselera, nak makanlah acar buah. So Abang Pencen tunjukkan, jom kita buat acar buah, tak payah beli, buat sendiri. Senang aja, asalkan ada buah-buahan yang disukai, kita campur-campur, jadilah acar buah. Nanti saya tunjukkan macam mana cara-caranya yang mudah. Cara ikut cara. Abang Pencen nak masak lebih kurang dalam satu besen ni. Satu besen ni lebih kurang dalam 3 mangkuk ke macam gitu. 3 mangkuk. 3 mangkuk. Nanti saya tunjukkan saiz dia mangkuk macam mana. So kita tengok apa bahan-bahan yang dalam campuran ni. Dah campur ni. Kalau eloknya dah campur ni, kita campur-campur lah, gaul-gaulkan dalam, kita perap dalam lebih kurang 1 hari ke 2 hari, biar dia biar dia bercampur mesra dulu, barulah kita masak. So, kita tengok apa bahan-bahan dia. Bahan-bahannya, antara bahan-bahan yang saya gunakan dalam campuran tu ialah ni, this one, lobak. Lobak asin boleh, lobak manis pun boleh. Kalau lobak asin, kita basuh dulu, kita basuh bersih-bersih, kita potong, lepas itu kita keringkan semula sebab kita tak nak lembab. So berikutnya saya perlukan buah li merah. Li merah boleh, li kuning boleh, li hijau boleh, tapi yang ada dekat stok cuma li ni saja. Kedai-kedai pun PKP ni tak banyak barang, cuma ada li merah saja. Dan berikutnya saya perlukan ini buah-buahan kering yang saya olah sendiri, iaitu daripada buah kedondong yang telah saya jadikan manisan alwa. And then this one, buah potong-potongan ni yang manis-manis yang sedap ni. Ini this one limau. Limau yang dipreservekan juga, yang beli di kedai. Limau. And this one halia. Halia yang dipreservekan. Kulit limau. This one tok potong. Tok potong warna kuning. Tok potong ni macam-macam jenis. Ada yang warna merah, ada yang warna kuning. Sekarang ni bila PKP memang tak ada stok, so yang ada kuning sahaja. And this one, okay, yang this one ialah alwa daripada kulit semangka. Saya buat alwa daripada kulit semangka tu. Ini jadinya. Apa-apa sebenarnya boleh dibuat. So petik pun boleh, tapi stok petik saya dah habis. And this one, the next is buah-buahan. Buah-buahan sedap. Saya pun tak tahu apa nak sebutnya. Saya sebut buah-buahan sedap je lah, buah-buahan kering sahaja. And this one, the rest, berikut dia ialah jambu. Jambu air yang telah saya jadikan alwa. Ini jambu air ni. Jambu air yang telah saya jadikan alwa. And this one, kismis. This one, pelam kayu. Asam kayu, asam pelam yang kayu. And this one, manisan pala.
And this one asam kecut asam kecut buat aiskrim sedap So lain-lain bahan yang saya perlukan adalah satu mangkuk kecil macam ni satu mangkuk kecil kurma ini kurma Cina campur dengan kurma biasa and saya perlukan satu mangkuk kecil this one satu mangkuk kecil jeruk limau untuk bahan-bahan tumisan saya perlukan kari lebih kurang dalam 3 sudi besar, serbuk cili dalam 1 sudi besar, campuran bawang merah dan bawang putih yang telah dicukakan dalam satu mangkuk ni dan satu mangkuk irisan halia dan lain-lain bahan saya perlukan lebih kurang satu mangkuk kecil macam ni, lebih pun tak apa, sos cili dan sedikit garam garam ni kita gunakan sikit kalau untuk tujuan 3 mangkuk tu saya gunakan segini aja lebih kurang sebab bahan-bahan kita dah mengandungi sebahagiannya mengandungi garam dan terutama kandungan garam yang ada pada this one garam yang ada pada what do you call this one limau jeruk ni dan tak lupa the important one is kita perlukan lebih kurang dalam setengah mangkuk gula pasir so untuk tujuan masak acar ni memang kita gunakan sedikit banyak lebih gula dan tak lupa minyak masak untuk menumis bahan-bahan minyak masak ni diperlukan agak banyak sikit, saya perlukan dalam setengah mangkuk kalau untuk tujuan macam ni kita nak mula masak kita panaskan kuali, kita masukkan minyak untuk tujuan masak acar ni, acar buah ni minyak nak kena banyak jangan takut sebab untuk tujuan pengawitan dia hanya minyak saja dan gula yang digunakan so kita panaskan minyak lebih kurang macam ni dalam setengah mangkuk macam tu bila minyak dah panas kita masukkan bahan tumisan masukkan halia kita goreng dia sehingga naik wangi dan agak sedikit kekuningan bila agak kuning macam ni masukkan rempah kari dan juga rempah serbuk cili padi serbuk cili kering cili padi satu yang telah saya bubuh dengan sedikit air tapi kalau kita masak dalam kuantiti yang banyak tak payah bubuh air pun tak apa saya nak tunjukkan sebab apa takut sahabat-sahabat panik sebab kalau masukkan cili kering ni tanpa air ni kalau tak biasa hangus takut jadi pahit jadi saya tunjukkan cara-caranya bila telah sedikit kering dan masak macam tu kita masukkan bawang merah dan bawang putih yang telah dijeruk terlebih dahulu so kita masak masak terus tengok bila bahan-bahan telah mula garing macam ni cantik macam ni kita masukkan buah-buahan terus saya tak masukkan gula saya terus masukkan buah-buahan satu mangkuk 2 mangkuk 3 mangkuk ada 3 mangkuk ni terus kita kacau rata harum bau dia kita kacau rata kenapa saya tak masukkan gula dulu sebab kalau kita masukkan gula dulu nanti dia gula tu campur dengan minyak dia dah mula berat sebelum kita masukkan bahan-bahan yang lain so kita gaul-gaul kita gaul dengan api yang sederhana panas je bila buah-buahan ni dah mula panas dah mula sebati macam tu
kita masukkan gula barulah kerja-kerja dia, kerja masak ni jadi ringan kalau gula dia kita masukkan kemudian kita gaul-gaul. Bila ada orang tanya apa sukatan buah-buahan dia sebenarnya terpulang pada kita apa kita nak gunakan buah-buahan apa. Dia punya ratio dia antara satu buah-buahan dengan satu buah-buahan tu terpulang lah Kalau kita suka buah-buahan kismis, kita lebihkan kismis. Kalau kita suka kurma, kita lebihkan kurma. Kalau kita suka belimbing buluh lebih, kita letaklah belimbing buluh lebih. Sebab kita kan ada juga yang membuat belimbing buluh buah-buahan jambu yang dijadikan alwa tu. Semua boleh masukkan kita masak dia sehingga gula ni cair Ini gula ni macam ni belum cair lagi So kita masak sehingga gula cair Kita gaul dia sehingga panas minyak dia. Kita gaul bila dah panas gula dia akan cair Gula akan cair Bila tu bubuhlah garam lebih satu biji kecil saja sebab sebagian bahan-bahan kita dah digaram kandungan dia Baru terus saya masukkan limau yang telah saya jeruk Limau yang jeruk ni sebenarnya dia ada kandungan garam So dia kan saya kata tadi garam dia kena kurangkan Limau ni saya jeruk sendiri proses dia agak mudah juga cara menjeruk dia kita parut-parutkan kulit dia lepas tu kita slow sekejap dan kita masukkan dalam larutan gula, cuka dan juga larutan garam yang telah kita campurkan dengan nisbah 1 gula, 1 cuka, 1 garam, 2 air. Itu dia nisbah Lepas tu air dia barulah kita masukkan kurma Kurma tu saya masukkan kemudian sebab apa? Kurma antara satu daripada bahan yang mengandungi kadar gula yang tinggi dan dia mudah lembek Jadi kalau kita masukkan awal-awal nanti dia pun lembek macam tu Dan bila dah mula panas, mencair, dah mula mendidih macam ni, tengok gedik tengok ni tadi dah mula mendidih macam ni, saya masukkan sosnya, saya masukkan sos cili. Kita terus gaul sos ni kita bagi lebih pun boleh kalau kita rasa tak cukup kita tambahkan sos ni sebab dia menambah enak Saya gunakan satu mangkuk kecil tadi Kalau rasa kurang kita boleh tambah. Okey, kita gaul-gaul dah nampak cantik Sebab tengah orang dia suka warna-warni pada buah-buahan yang bulat-bulat di merah ni je setakat cantik je tapi rasa dia kurang sikit bagus sebenarnya yang sedap macam kurma semua sedap dan kita dah siap macam ni so kita aduk dia perlahan-lahan sehingga betul-betul tanah So saya ucapkan selamat menyambut Rajab Rajab dah mula. So lepas ni Syakban, lepas tu bulan Ramadan So pelanggan-pelanggan saya dah ramai yang tanya akar buah ada kat tak So kebetulan dah habis So di tempat saya buatlah ni untuk tujuan jual-jual kepada pelanggan yang dah tetap selain saya hantar dekat kedai-kedai yang dah sedia ada So cuba-cubalah masak akar buah ni sendiri mudah saja sebenarnya memasak je. Semua bahan-bahan yang digunakan sedap-sedap belaka tapi harganya boleh tahan sebenarnya. Harganya mahal sedikit buah-buahan tu. That's why dia dijual pada harga yang agak lumayan jugalah harga dia mahal So jom kita tengok apa dia kita tengok dah nak didih macam ni. Okey, dah didih macam ni. Saya masukkan lada dah saya matikan api sebab apa? Walaupun kita matikan api sebenarnya nanti proses masak tu masih lagi berlaku dan dia yang akan memasakkan
lada-lada ni. So, siap sudah acar buah Abang Pencen suka-suki dan bolehlah kita simpan sebelum kita hidangkan sebab biasanya dalam 2-3 hari baru sedap acar buah ni baru dia betul meresap ni. So tapi untuk tujuan hari ni saya nak tunjukkan apa macam mana keadaan rupa yang hasil acar buah yang telah dibuat ni. So dah siap, kita boleh cedok ini. Kalau cedok ni kita simpan lah Kalau untuk lebih tahan kita lebihkan minyak perempuan sahabat semua, kita lebihkan minyak supaya dia lebih tahan gitu kita buat gunung acar So jangan lupa untuk mencoba acar buah PKP 2.0 cara Abang Pencen suka-suki Suka-sukikan, subscribe, like dan share bagi yang belum. Bagi yang dah sudah, Abang Pencen ucapkan terima kasih banyak-banyak. Boleh belanja acar buah ni So jumpa lagi. Assalamualaikum. Dah.